Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to my channel Lafaz Empire by Cik Faz. Okey, hari ni Cik Faz nak sambung terangkan tentang bahagian pangkat, iaitu tentang kadet. Okey, sama ada sebagai det kadet atau enjin kadet atau satu lagi ETO. Okey, disclaimer ya, saya baru dapat penambahan info, iaitu mengatakan catering department bukan di bawah det department, dia asing daripada det department. Jadi ada 3 department, iaitu det department, engine department, catering department. Dalam engine department tu ada electrical department. Electrical department ni ETO lah, salah dekat sini. Jadi sebenarnya pasal ETO saya nak terang banyak lagi, tapi saya akan terang dalam next video. Mungkin saya akan terang dalam next video, ataupun yang nak cepat nak tahu tentang informasi itu, saya rasa prefer kepada lebih merujuk kepada pihak tertentu lah. Sebab kalau ada persoalan, boleh je email ke pihak Jabatan Laut dekat bahagian khidmat pelanggan. Hantar je email kepada pihak mereka. Mereka akan jawab setiap persoalan yang timbul daripada netizen ataupun orang awam. Okey, sebelum Cik Faz terang lebih lanjut tentang pangkat kadet ni, Cik Faz ada buat video yang lepas-lepas tentang cara untuk mengisi borang. Itu first video Cik Faz sebenarnya untuk pelaut lah, yang selalu isi borang guna handwriting ataupun penulisan tangan tu. Bolehlah tengok dekat saya punya video yang pertama saya release tentang cara untuk mengisi borang menggunakan software ataupun software ni Words, Microsoft Words, menggunakan laptop ataupun PC lah, komputer. Ada juga video bagi pelaut yang baru, macam akademik tu menyatakan kena buat dokumen pelaut. Okey, saya dah terangkan cara-cara untuk membuat dokumen pelaut. Boleh tengok video-video yang lepas. Begitu juga apakah syarat kemasukan untuk jadi seorang pelaut, kursus, nak hadir kursus, ada syarat ke? Saya ada terangkan dalam macam mana nak jadi pelaut ataupun nak kerja kapal. Dalam tu ada saya terangkan video yang lepas. Video yang terbaru adalah berkenaan sea time yang saya buat yang lepas, sea time, tentang sea time. Dia lebih pada penekanan tentang kepentingan sea time lah. Jadi siapa yang tak tengok lagi video yang lepas, boleh tengok lah, terutama tentang sea time. Banyak-banyak video, saya rasa sea time yang paling utama kalau nak tengok pun. Yang dah jadi pelaut lah, sea time. Yang itu selepas ambil kursus, sea time bagi saya ada penekanan dekat situ lah. Jika kamu tak nak ada sea time, kamu nak naik kapal ataupun pengangkutan air yang tak ada sea time, maksudnya dia hanya lalu di kawasan sungai saja, boleh je. Tapi macam mana kamu nak endorse? Kamu kena tengoklah video yang lepas untuk lebih tahu tentang sea time. Kenapa saya tekankan tentang sea time, kamu kena tengok video yang lepas. Okey, video saya sambung pasal pangkat juga. Pada permulaan ada argument tentang AB engine lah. Tak ada, sebenarnya ada yang komen dekat comment section cakap ada fakta yang banyak salah. Okey, bagi yang mengatakan ada fakta yang salah, jika saya ada salah, tolong nyatakan apa yang perlu saya betulkan lah, untuk memudahkan saya merujuk pihak tertentu untuk tahu kesahihan. Jadi saya ada dapat tahu ada seorang lah, Alhamdulillah, senior yang menegur, cakap ada kesalahan. Tapi bila saya rujuk, sebenarnya ada engine, tapi tak ada masalah. Kita berkongsi maklumat sesama kita untuk tengok kesahihan. So kita berkongsi ilmu untuk pelapis pelaut yang akan mendatang. Tak salah manfaat untuk bersama, melakukan kebaikan ataupun berkongsi maklumat ataupun berkongsi ilmu tu benda yang bagus untuk dilakukan. Jadi sangat dialu-alukan di comment section untuk senior ataupun junior yang baru dalam bidang perkapalan. Boleh komen di comment section secara berhemah lah, supaya saya mudah untuk tengok jika ada penambahan, pembetulan dalam informasi yang saya bagi dalam setiap video. Saya akan rujuk di pihak tertentu seperti Jabatan Laut Malaysia. Itu paling utama lah. Okey, berbalik kepada pangkat.
Kadet. Okey, pangkat kadet ni kalau kita nak jadi kadet, kita kena ada diploma dalam Nautical Studies ataupun Engineering Studies. Engineering Studies macam mechanical engineering, electrical engineering, anything yang trans engineering lah. Even nak jadi ETO sekalipun, ETO ni saya mesti ramai cakap apa itu ETO. Jadi penekanan dia lebih kepada electrical things, dalam electrical department, dalam engine department lah, macam tu. Tapi selalunya ETO ni lagi famous lah sebab dia cepat sikit naik. Macam contoh dekat PUO belajar dalam 3 SEM, lepas tu 4 hingga 5 SEM belayar, lepas tu balik sambung balik belajar dalam PUO, lepas tu bolehlah terus endorsement macam tu. Dekat ni mudah aja. Kalau PUO ni untuk ETO punya ni lah. Pasal yang kadet ni apa pun kena ada Nautical Study atau Engineering Study. Mesti lulus tau, bukan gagal ke apa, kena lulus. Sebab tu penting, kalau kita nak endorse, kita kena ada diploma atau ijazah dalam Nautical Studies atau Engineering Studies lah. Itu yang paling penting. Okey, untuk mendapatkan diploma Nautical Studies atau Engineering Studies ke, macam mechanical, electrical ke, mesti dapatkan di pusat pengajian seperti yang saya sebut. Contohnya lah saya sebut ni, UniKL, UMT ataupun Politeknik Ekoma, Alam ke, ni antara yang saya sebut lah, untuk lengkapkan diploma dalam Nautical Study dan Engineering Study. Kalau tidak, kamu tak ada ni diploma ni, macam mana kamu nak endorse sebagai kadet? Tu tak boleh. Tak boleh. Jadi perlukan diploma yang berkenaan. Jadi kalau yang dah jadi student, dah belajar, dah ambil ijazah diploma, dah ada dah, sila berjumpa dengan profesor-profesor yang berkenaan lah untuk bertanyakan soalan yang kamu tak faham. Itu lebih berkah lah, kamu senang dapat maklumat. Okay, just tanya niat nawai tu kamu untuk tahu benda tu dengan lebih jelas. Kamu jumpalah dengan profesor di pusat pengajian masing-masing, tanya elok-elok. Mereka akan berkongsi, insyaAllah mereka akan kongsi ilmu untuk mereka yang berusaha. Jadi apapun, jika ada persoalan untuk pelajar-pelajar, terutama pelajar-pelajar kalau yang dah ada diploma ni, dia tahu saluran-saluran yang sepatutnya tanyalah. Boleh je nak tanya direct ke Jabatan Laut macam authority terus, tapi sebaiknya tanya dekat tenaga pengajar dulu macam mana perjalanan. Lepas tu kan macam kurang jelas je benda tu kan, kita dah dapat ilmu, kita gain ilmu tu kan kurang jelas, baru tanya dekat Jabatan Laut lah secara jelas nak call terus. Tapi nak hantar email pun tak ada masalah, dekat khidmat pelanggan tu, bahagian khidmat pelanggan, tak ada masalah. Saya tak boleh nak terang secara keseluruhan tentang kadet ni, sebab kalau nak cerita peranan ni pun rasanya dah makan berapa minit dah ni, panjang lagi sebenarnya. Tapi sebaiknya bagi student yang betul-betul nak tahu perjalanan ataupun secara peringkat, sebaiknya cari pada orang-orang yang berada dalam industri perkapalan yang betul-betul lah, macam contoh tenaga pengajar di akademi ataupun di pusat pengajian, macam Nautical Studies atau Engineering Studies tu, tanyalah dekat profesor masing-masing. Apa-apa pun tanya pada orang yang sepatutnya. Soalan yang selalu tanya, kalau saya keluar daripada pusat pengajian ada diploma dalam Nautical Study, Engineering Studies tu, saya perlu ke ambil CJ STCW? Memang perlulah, kamu kena ambil. Tapi kenapa kalau ada akademi atau pusat pengajian tak guide benda ni? Sebenarnya pusat pengajian tu hanya menerangkan teori. Kalau praktikal tu kena cari sendiri. Kalau betul nak belayar tu, naik pangkat kan, lagi kan, kumpul time, cari kapal, buat CV elok-elok, dah belajar elok-elok, buat CV, lepas tu hantar kepada pihak yang ni lah, pihak perkapalan lah. Ada macam
agak susah pada pemula macam kita nak cari Chevrolet lah. Tapi kamu istimewa sikit lah daripada OS, Ordinary Seaman. Kamu dah cepat naik pangkat officer. Lepas tu ambil ujian COC untuk jadi officer. Third med macam tu lah. Jadi apa pun pesanan Cik Faz, kalau nak jadi kadet, kumpul segala maklumat. Kamu kena tahu akademik mana atau pusat pengajian mana yang memberikan manfaat kepada kamu. Itu yang paling penting. Dan kamu kena tahu kalau kita nak jadi kadet ni, kita nak tinggalkan family, kita nak dapat peluang pengalaman di atas kapal. Jadi kena ikhlaskan banyak benda lah, terutama bagi pelaut. Tak kira lah kamu kadet, nak jadi kadet atau nak jadi ordinary seaman ke apa ke, satu, dapatkan restu daripada keluarga, terutama ibu kamu. Itu paling penting lah Cik Faz tekankan. Even dekat student saya cakap minta restu ibu, insyaAllah dapat kerja lah, insyaAllah dapatlah kerja. Sebab tu yang paling penting, apa yang ditekankan adalah restu ibu lah. Restu ibu selain dengan syarat-syarat tertentu. Kena tahu apa yang prosedur yang perlu kita hadapi sebelum kita nak jadi kadet tu, kena catat. Apa pun macam saya cakap lah, saya tak cakap banyak pun tentang kadet ni, peranan ke apa, mungkin saya akan terang dalam next video, mungkin tidak. Peranan tentang kadet ataupun ETO, sebab setiap kapal berlainan. Jadi banyak lagi yang saya perlu kumpul informasi tentang pegawai kadet, sebab ramai tanya. Jadi saya tekankan benda ni lah paling penting. Ada diploma dan Nautical Studies, Engineering Studies, dan pergi ke saluran yang betul untuk kumpul maklumat. Sebab nak tunggu Cik Faz release terang 011. Sebab Cik Faz buat benda ni secara secara untuk terang secara light je, bukan untuk secara macam ni saya nak terang 100%, saya nak terang 100% disclaimer. Memang banyak benda saya nak terang, mungkin secara berperingkat, dan mungkin juga saya tak terang. Tapi bila saya tak terang, tolonglah pergi rujuk kepada pihak yang sepatutnya. Sebab saya lebih cerita pasal light-light je, macam tugas peranan oiler, grazer. Nanti tu angkat untuk next video, macam mana untuk isi atau menghantar email. Saya akan cerita yang benda yang mudah-mudah, light-light je, untuk memudahkan urusan orang awam. Jadi salah satu topik pada hari ni adalah tentang kadet. Sebenarnya ETO pun saya dah cerita dah tu tentang perjalanan ni. Saya rasa ETO lagi prefer lah. Gaji starting pun dalam 7k ke 15k. So macam nice lah kalau bermula dalam bidang electrical department. Nice. Jadi electrical dulu. Itu okey. Sebab saya tengok yang tu yang paling bagus lah untuk seorang pelaut. Sebab kita kena tahu bajet kita berapa untuk kita jadi seorang kadet. Sebab dia semua about money. So kita kena tengok kita punya kewangan juga. Apa-apa kita susun cantik-cantik prosedur macam mana. Sebab kalau ada minat tu salah satu yang paling, macam saya terang dalam macam mana nak kerja kapal tu, minat tu paling penting lah. Sebab susah lah sekarang akademik tu nak sediakan pekerjaan terus. Most akan suruh kita cari sendiri. So kena pandai tengok benefit ataupun manfaat untuk diri sendiri. Itu saja perkongsian Cik Faz untuk hari ni. Saya rasa saya tak terang banyak tentang pangkat di kadet ni, tapi cukup sikit sebanyak dapat membantu golongan yang memerlukan. Itu saja perkongsian daripada Cik Faz hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan turn on notification untuk informasi yang akan datang. Thanks for watching.